Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zafira bersama Akila Gani akan membentangkan tajuk Mutlak dan Muqayyad bahagian usul fiqh pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Pengertian lafaz mutlak pada sudut bahasa membawa maksud bebas dan tidak terikat. Manakala pada sudut istilah pula, lafaz mutlak membawa maksud lafaz khusus yang menunjukkan satu atau beberapa jenis perkara yang tidak tertentu dalam jenis secara menyeluruh tanpa dikaitkan dengan mana-mana sifat yang mengikutnya. Beri contoh adalah kalimah rajulun yang membawa maksud lelaki. Kalimah ini kalimah lafaz mutlak kerana tanpa ditetapkan apa-apa sifat atau disertakan atau dikaitkan dengan mana-mana sifat. Oleh itu, rajulun membawa kepada lafaz mutlak yang membawa maksud menyeluruh. Maksudnya, apa-apa jenis lelaki iaitu apa-apa sifat lelaki termasuk dalam rajulun ini. Okey, hukum lafaz mutlak pula. Hukum bagi dalil yang bersifat mutlak terpakai apabila sesuatu lafaz datang secara mutlak selagi tiada dalil yang mengaitkan dengan mana-mana sifat. Okey, maksudnya ada dalil, mana-mana dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, dua-dua datang dalam mutlak, maka hukumnya kita perlu mengamalkan makna yang mutlak selagi mana tiada dalil yang mengaitkan dia dengan mana-mana sifat. Ada 3 contoh hukum lafaz mutlak. Antaranya, yang pertama, ayat Al-Quran tentang kafarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Sadaqallahul azim. Okey. Ayat ini membawa maksud Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, iaitu daripada makanan yang biasa kamu beri kepada keluargamu, atau memberi kepada mereka pakaian atau memerdekakan seseorang hamba sahaya. Soalan inilah membawa perkataan raqabah ialah lafaz mutlak kerana tiada mana-mana sifat dikaitkan dengannya. Maka sah orang yang membayar kafarah sama ada hamba beriman ataupun kafir. Contoh yang kedua pula ialah ayat Al-Quran tentang perempuan yang haram dikahwini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum. Sadaqallahul azim. Artinya, diharamkan ke atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang lelaki, anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang perempuan, ibumu yang menyusuimu, saudara perempuanmu satu susuan, ibu-ibu isterimu, iaitu ibu-ibu mertua. Penerangannya ialah, kita lihat perkataan wa ummahatu nisaikum yang membawa maksud kepada ibu-ibu kepada isteri-isteri kamu, iaitu ibu mertua.
Disebabkan ibu mertua ini tidak dikaitkan dengan mana-mana sifat, sama ada ibu mertua isteri yang telah disetubuhi atau ibu mertua kepada isteri yang belum disetubuhi. Maka, kesimpulannya, wa ummuhat nisaikum ialah lafaz mutlak, iaitu pengharaman ibu mertua selepas akad nikah tanpa disyaratkan bersetubuh dengan perempuan yang dinikahi. Maksud dia adalah kita haram menikahi ibu mertua selepas akad nikah, tak kisah isterinya sudah disetubuhi atau belum. Okey, contoh yang ketiga ialah hadis tentang wali semasa nikah. La nikah illa biwali, yang bermaksud tiada nikah yang sah kecuali dengan wali. Riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Okey, kalau kita lihat perkataan wali. Lihat perkataan wali, tiada sifat yang dikaitkan dengannya. Maka kesimpulan yang kita boleh buat kat sini ialah wali ialah lafaz mutlak kerana tidak dikaitkan dengan mana-mana sifat. Oleh itu, syarat sah pernikahan adalah apabila wujud mana-mana wali nikah. Contoh lafaz mutlak yang mentakidkannya. Dalil pertama daripada ayat Al-Quran iaitu lafaz mutlak tentang wasiat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Artinya, pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Di sini perkataan wasiat adalah mutlak kerana tiada dikaitkan mana-mana sifat selepasnya. Oleh itu, dalil ini dikaitkan dengan dalil kedua iaitu hadis As-sudusu was-sudusu kathirun. Artinya, wasiat itu 1/3 dan 1/3 itu banyak. Ada lafaz baru yang mentakidkan dalil yang pertama, maka kesimpulannya, ayat pertama kemudiannya ditakidkan dengan hadis ini. Maka, hukum mutlak pada dalil pertama tidak lagi terpakai kerana ada dalil lain dikaitkan dengan sifat. Baiklah, saya Alia Zafira akan menyambung pembentangan dengan menerangkan lagi tentang bahagian muqayyad. Pengertian lafaz muqayyad pada bahasa ialah yang terikat. Manakala dalam istilah pula, lafaz yang menunjukkan satu perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya tetapi dikaitkan sifatnya yang mengikatnya, atau lafaz yang menunjukkan satu perkara yang ditentukan iaitu dengan sifatnya. Hukum lafaz muqayyad. Hukum makna muqayyad terpakai apabila suatu lafaz datang secara muqayyad iaitu terikat dalam satu ayat Al-Quran atau Al-Hadis selagi tiada dalil yang menunjukkan terbatalnya keterikatan tersebut iaitu taqyid. Okey, contoh lafaz muqayyad: rajulun mu'minun, rijalun mu'minuna, imra'atun afifatun, nisaun afaif. Lafaz ni khusus daripada aspek jenis, namun diikat dengan sifat yang mengurangkan rangkumannya kepada yang lain. Okey. Contoh lafaz yang tadi tu rajulun, rijalun, imra'atun, nisaun. Pada asalnya mutlak, namun dimasuki takkid iaitu sifat tertentu yang menjadikannya muqayyad. Contoh lafaz muqayyad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Artinya, maka sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Lafaz muqayyad dalam ayat ni ialah syahraini mutatabi'aini. Itu lafaz muqayyadnya. Okey, huraian bagi lafaz muqayyad tadi ialah lafaz berpuasa 2 bulan iaitu syahraini menjadi muqayyad kerana diikat dengan sifat yang berturut-turut. Maksud ayat muqayyad ialah kifarah zihar adalah wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan tidak cukup sah berpuasa secara selang-seling. Yang kedua pula, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Artinya, kecuali jika makanan itu bangkai, darah yang mengalir. Okey, lafaz muqayyad dalam ayat ni, damam masfuha. Huraian dia, lafaz darah iaitu dama menjadi muqayyad
kerana diikat dengan sifat yang mengalir. Masfuha, damam masfuha, dia terikat. Maksud ayat muqayyad, semua darah yang mengalir adalah haram, iaitu ini bermakna darah yang tidak mengalir seperti limpa dan hati adalah tidak diharamkan. Contoh keterikatan sesuatu lafaz dengan sifat diabaikan, iaitu tidak terpakai. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai pengharaman anak tiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihin. Artinya, dan anak-anak tiri perempuan yang dalam pemeliharaan kamu daripada isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri mereka dan kamu menceraikan mereka. An-Nisa ayat 23. Okey, dalam ayat ni, keterikatan anak-anak tiri dengan sifat fi hujurikum, iaitu yang dalam pemeliharaan kamu, adalah diabaikan, iaitu tidak diambil kira berdasarkan amalan kebiasaan dalam masyarakat. Hal ini difahami dengan sambungan ayat, iaitu fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Artinya, tetapi jika kamu belum campuri mereka dan kamu telah menceraikan mereka, maka tidaklah salah kamu menikahi. Namun begitu, sifat pertama, iaitu fi hujurikum tadi, tidak dinyatakan langsung ketika menjelaskan keadaan halal berkahwin. Kesimpulannya, makna terpakai sehinggalah lain yang menunjukkan keterikatan dengan sifat tersebut diabaikan. Perbezaan antara lafaz am dengan mutlak. Dari segi aspek maksud, am umum meliputi semua juzuk daripada makna lafaz tersebut. Okey, contoh umum meliputi semua juzuk ialah lafaz ar-rijal, menunjukkan semua lelaki tanpa ada had bilangan. Okey, untuk mutlak, maksud mutlak pula menunjukkan hakikat. Contoh, menunjukkan hakikat, lafaz rajulun menunjukkan hakikat lelaki, namun tidak ditentukan dengan sifat yang khusus. Makna keumuman mutlak disebutkan sebagai umumul badal. Okey, contoh lain, lafaz at-ta'im at-tulab, maksud am, berikan makanan kepada semua murid. Huraian kefahaman, arahan ni dapat dilakukan hanya dengan memberi makanan kepada semua murid kerana at-tulab merupakan lafaz am. At-ta'im taliban, ini mutlak pula. At-ta'im taliban, maksud mutlak, berikan makanan kepada seorang murid. Huraian kefahaman, boleh memberi makanan sesiapa sahaja, sama ada muiz sahaja, umar sahaja atau orang lain. Maksudnya, setiap orang merupakan murid boleh diberikan makanan kerana taliban merupakan lafaz mutlak. Huruf istisna, iaitu pengecualian. Huruf istisna boleh digunakan pada lafaz am. Contoh, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Huruf istisna, pengecualian tidak boleh digunakan pada lafaz mutlak. Contoh, inna insanan khasir, maka tidak boleh menyatakan inna insana khasirun ila insana. Itu tidak boleh. Okey, hukum am seterusnya. Hukum am akan tercapai apabila dilaksanakan semua juzuk lafaz am yang dinyatakan dalam nas. Contoh, la darara wala dirara. Maksudnya, tidak ada mudarat dan tidak boleh mudaratkan. Lafaz darara menunjukkan umum, mencakupi semua jenis mudarat. Dirara hendaklah dijauhkan. Okey, mutlak pula. Hukum mutlak yang diperintah tidak menunjukkan maksud mencakupi semua juzuk, yang termasuk di bawah makna lafaz tersebut. Innallaha ya'murukum an tasbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Lafaz baqarah menunjukkan seekor lembu betina sahaja, bukan semua lembu betina. Perbezaan khas dan muqayyad. Khas berkaitan lafaz tertentu yang khusus seperti Ziyad, Umar, Malaysia atau bilangan asyara atau ahada asyara.
Bagi mukayyad pula, lafaz yang mempunyai sifat yang mengikatnya. Contohnya, rajulun malizi. Rajulun lelaki. Sifat yang mengaitkan dia ialah malizi, Malaysia. Lelaki itu warga Malaysia. Selain itu, imra'atu mu'minah. Imra'atu ialah perempuan. Mu'minah adalah beriman. So, perempuan itu beriman. Sifat yang mengaitkan imra'atu ialah mu'minah. Kepentingan memahami mutlak dan muqayyad. Yang pertama, memandu ijtihad dengan lebih tepat. Yang kedua, mengaplikasikan lafaz mutlak dan muqayyad pada cabang-cabang hukum yang betul. Yang ketiga, tidak mentafsir sesuatu lafaz mutlak dengan sewenang-wenangnya. Yang keempat, hukum yang dikeluarkan tepat dan betul. Ruang lingkup pelaksanaan hukum syarak menggunakan kaedah mutlak dan muqayyad yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lafaz mutlak dan muqayyad terpakai dalam semua nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sekiranya terdapat ayat datang secara mutlak, maka makna mutlak terpakai sehingga ada dalil mengikatnya dengan sesuatu sifat. Ketika itu, ia telah menjadi muqayyad. Begitu juga maksud sifat yang mengikat sesuatu lafaz hendaklah dipakai sehingga ada dalil mengabaikan sifat tersebut. Baiklah, itu sekian daripada pembentangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.